Terima kasih Yang Berhormat Terima kasih Teruskan. Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana datang ke sini untuk menjawab soalan yang diajukan kepada pihak kerajaan tentang isu yang sangat penting ini. Saya memahami bahawa mungkin Yang Berhormat Timbalan Menteri tidak ada semua jawapan yang diperlukan kerana ini melibatkan banyak kementerian, melibatkan banyak mungkin komiti yang ada, tetapi saya nak tahu pertama sekali sebenarnya apakah peran kerajaan dalam untuk menghadapi ancaman varian Omicron ini, terutamanya dari segi pilihan raya. Saya memang mengambil maklum kenyataan Kuartet Menteri Yang Mohd Hishamuddin semalam yang mengatakan bahawa peralihan fasa akademik akan ditangguhkan kerana ancaman Omicron ini. Malah Dr. Lam Saikit dari Academy of Science Malaysia telah meluahkan kebimbangan beliau terhadap varian ini, terutamanya dengan PRN Sarawak yang akan datang kerana kita lihat pertambahan pergerakan penduduk merentas sempadan. Jadi saya ingin bertanya, adakah kerajaan ini bercadang atau akan mengkaji keperluan untuk memperkenalkan darurat sekali lagi untuk menangguhkan PRN Sarawak sebelum kita benar-benar memahami implikasi variant of concern ini. Kerana jika kita nak, contohnya kalau kita nak kawal pergerakan penduduk, kita nak kawal border sempadan kita, ini juga mungkin akan melanggar prinsip demokrasi kerana ini akan memberikan halangan kepada orang Sarawak untuk balik mengundi dalam pilihan raya tersebut. Jadi sebenarnya bagi saya isu ini sebenarnya dapat diselesaikan jika SPR menggunakan tanggungjawab mereka untuk melakukan reformasi yang sepatutnya. Jadi bagi saya, ini pendapat saya, SPR sangat mengecewakan. Mereka ada masa 2 tahun untuk membuat pembaharuan, adaptasi, reformasi yang sepatutnya ada. Dalam 2 tahun pandemik ini, mereka telah gagal. Untuk rakyat Sarawak, untuk rakyat Malaysia, untuk dalam peranan mereka untuk memperkenalkan penyesuaian yang diperlukan, reformasi yang diperlukan supaya kita dapat mengundi dalam keadaan yang lebih selamat dan juga untuk menggalakkan penyertaan pengundi yang lebih besar, terutamanya rakyat Sarawak ataupun Sabah yang tinggal di luar negeri mereka, sama ada bekerja ataupun belajar di sana. Sepatutnya SPR menggunakan peluang ini untuk mencari cara inovatif untuk menggalakkan lebih banyak penyertaan yang lebih besar dalam pilihan raya, tetapi telah gagal dalam peranan mereka. Jadi saya sebenarnya membentangkan usul ini kerana saya berharap, saya tahu ada masa mungkin 3 minggu lagi sebelum PRN Sarawak. Saya tahu memang kalau kita nak buat adaptasi, kita nak buat reformasi, sangat sukar untuk kita buat sempat untuk PRN tersebut. Tetapi kalau kita lihat keadaan, sekarang tiket kapal terbang ke Sarawak gila jauh melambung tinggi. Kita boleh terbang ke New Zealand, Australia dengan harga tiket tersebut. Dan ini disebabkan kawalan sempadan yang dikenakan oleh pihak kerajaan Sarawak. Saya tahu SDMC mereka mengawal jumlah penerbangan yang datang ke Sarawak. Dan bagi saya ini sangat bertentangan dengan amalan demokrasi yang sihat. Jadi adakah pihak kerajaan persekutuan sudi berbincang dengan pihak SDMC? Jangan kita biarkan SDMC yang sepatutnya untuk mengawal penyakit berjangkit di negeri Sarawak dilihat sebagai kononnya satu alat politik untuk menyekat atau menghalang orang dari balik untuk mengundi. Kita lihat, kalau 300-600 ringgit untuk balik mengundi, satu undi, siapa nak balik? Kita punya gaji pun tak sampai 1,000 lebih, 2,000 lebih. Kalau balik 600 ringgit demi satu undi, ini akan menghalang amalan demokrasi yang sihat. Dan bagi saya ini sangat mengecewakan. Jadi saya harap kerajaan, terutamanya Timbalan Menteri yang menyelia isi, mungkin dapat mencari satu jalan penyelesaian. Bagi saya telah bahas isu ini dengan kerap kali. Kita sepatutnya memperkenalkan undi pos ataupun absentee voting. Adakah mungkin saya cuba tanya, dalam 3 minggu ini kita dapat pindah apa-apa undang-undang, pindah apapun bylaws yang diperlukan, adakah absentee voting dapat dilaksanakan
sempat untuk PRN Sarawak. Saya berikan contoh atau saya berikan mungkin satu cadangan. Di pejabat EC ada di seluruh negara. Setiap bandar ada pejabat EC. Adakah pejabat SPR tersebut dapat digunakan sebagai tempat mengundi untuk mungkin rakyat Sarawak? Kita cari satu cara di mana pengiraan undi dapat dilakukan secara telus, secara bersih, secara adil, tetapi jangan kita abaikan rakyat Sarawak yang tidak dapat balik untuk mengundi di KL, di Johor, di Penang maupun di Sabah. Jangan disebabkan halangan ekonomi, halangan harga tiket, halangan jauh kita nak terbang, ataupun mungkin mereka sekarang untuk mendapat pekerjaan susah. Kalau bos tak bagi mereka balik, mereka takut hilang kerja. Sekarang kita tahu susah nak cari kerja. Jangan disebabkan faktor-faktor ini mereka tidak menunaikan tanggungjawab yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Jangan kita biar undi sebagai satu hak bagi orang kaya saja. Ini adalah kebimbangan saya, inilah kerisauan saya. Jadi saya berharap mungkin saya ingin mendapat penjelasan dari pihak kerajaan kenapa. Mungkin kita tak faham apakah implikasi ataupun kesusahan untuk melakukan reformasi seperti kata-kata tadi. Sama ada absentee voting ataupun undi pos. Saya tahu technicality dia memang ada. Tapi mungkin saya dapat penjelasan kenapa ia tidak dilakukan dalam 2 tahun ini. Adakah ia akan dilakukan untuk masa depan, terutama kita melihat ada pilihan raya umum yang mungkin akan datang. Dan apakah perancangan kerajaan untuk mereformasikan. We have to adapt to the new times dengan izin. Dan apakah perancangan kerajaan. Dengan itu, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri.